kalau anda ada kesempatan, singgahlah ke Bandaraya Muar, Bandaraya bersejarah yang memang terkenal dengan mi bandung muar tersebut, memang sedap. Okey, seterusnya hari ini di studio kami nak kongsi pada anda semua berkenaan topik kita pada pagi ini, iaitu Baitul Mal MAIS, bagaimana ia boleh menjadi salah satu solusi terbaik untuk menguruskan harta anda. Jadi hari ini seorang tetamu di studio kami bawakan, iaitu Ustaz Indra Syahril Muhammad Syahid selaku pengarah Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, baik. Saya rasa eloklah untuk mukadimah ataupun permulaan pada topik kita pagi ini untuk Ustaz kongsikan terlebih dahulu mungkin sedikit sebanyak definisi Baitul Mal dan bagaimana ianya berfungsi di Malaysia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, selamat pagi Malaysia yang dirahmati Allah sekalian. Baitul Mal ini sebenarnya adalah satu institusi untuk mentadbir harta dan dana umat Islam. Dan ia telah pun wujud sejak sekian lama, dan secara tidak rasminya pada zaman Rasulullah SAW sebenarnya telah pun wujud proses penerimaan dan juga pengagihan harta tersebut dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, dan ianya dilakukan di masjid pada masa tersebut, dan kemudian diteruskan oleh para sahabat, dan kemudian diwujudkan secara rasminya pada zaman Sayyidina Umar. Itu yang disebut sebagai Diwan Baitul Mal, dan juga dikenali selepas itu Baitul Mal lil Muslimin pada tahun 20 Hijrah. Dan selepas daripada itu Baitul Mal menjalankan fungsi dan peranannya dalam proses menerima dan juga mengagih harta umat Islam. Dan khususnya di negara kita, di Malaysia, Baitul Mal itu sendiri ditadbir di bawah Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Dan khususnya di Selangor, ia ditadbir di bawah Majlis Agama Islam Selangor lah, sebagai agensi ataupun institusi yang bertanggungjawab ke atas fungsi dan peranan Baitul Mal. Dan biasa orang ramai kita ini dia melihat Baitul Mal ni lebih kepada tempat penyaluran ataupun tempat mendapatkan bantuan saja. Sebut saja Baitul Mal, terfikir ataupun terdetik dalam fikiran masyarakat tempat untuk mendapatkan sumbangan, tempat untuk mendapatkan bantuan. Tetapi sebenarnya Baitul Mal itu dia berperanan lebih daripada itu. Dan tak ramai juga masyarakat kita yang tahu Baitul Mal sebenarnya adalah pihak yang boleh bertanggungjawab untuk memegang amanah harta-harta orang Islam. Dan kalau kita lihat, ianya telah pun diperuntukkan di dalam undang-undang kita lah, di bawah jadual 9, senarai 2, senarai negeri Perlembagaan Persekutuan. Dan ianya juga telah pun diperuntukkan dalam undang-undang, di bawah undang-undang syariah di setiap negeri di Malaysia lah. Dan ada banyak sumber-sumber harta yang ditadbir di bawah Baitul Mal lah. Okey, jadi khususnya untuk di Selangor ini, Ustaz kalau berkongsi bagaimanakah sistem pentadbiran dilaksanakan setakat ini untuk memastikan pengagihan itu sentiasa adil, telus dan juga tanpa sebarang korupsi dan sebagainya. Dalam hal ini kita mempunyai satu badan yang mengawal selia peranan ataupun pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan Baitul Mal itu sendiri. Dan khususnya dalam konteks harta di negeri Selangor, sungguh pun kalau kita lihat di negeri-negeri lain, urusan-urusan zakat itu diletakkan di bawah tanggungjawab Baitul Mal. Tetapi di Selangor ni dia agak unik sedikit. Apabila urusan berkaitan dengan zakat diserahkan kepada Lembaga Zakat Selangor sebagai agensi ataupun anak syarikat di bawah MAIS yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola wang-wang zakat. Begitu juga berkaitan dengan wakaf, ianya ditadbir di bawah Perbadanan Wakaf Selangor, juga sebuah anak syarikat di bawah MAIS, khusus untuk menguruskan harta wakaf dan juga yang saya sebutkan tadi sebagai zakat. Selain daripada itu, kita juga menguruskan harta-harta yang lain yang juga tertakluk kepada hukum syarak dan juga tertakluk kepada undang-undang syariah di Selangor lah. Kalau berkaitan dengan hukum syarak, contohnya seperti fidyah, maknanya selain daripada zakat dengan wakaf yang saya telah sebutkan tadi, kita ada fidyah, kita ada kafarah, kita ada wang tidak patuh syariah yang secara hukum syaraknya hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mentadbir harta tersebut. Begitu juga berkaitan dengan hutang, begitu juga berkaitan dengan perkhidmatan pengurusan harta yang lain seperti yang dipaparkan di kaca TV itu, ialah berkaitan dengan pengurusan harta yang berkaitan dengan wasiat, hibah dan juga harta pusaka. Ini juga diselia dan juga ditadbir oleh Baitul Mal sebagai pihak yang diamanahkan oleh majlis untuk menguruskan wasiat-wasiat orang Islam. Maknanya orang Islam boleh melantik majlis melalui Baitul Mal sebagai pihak yang diamanahkan untuk menguruskan wasiat-wasiat
wasiat mereka. Kita tahu ramai masyarakat di luar sana yang ingin membuat wasiat, yang ingin membahagikan hartanya selepas meninggal dunia. Tetapi bagaimana untuk dirancang dan ditulis wasiat tersebut supaya ianya selari dengan hukum syarak dan dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi dalam hal ini majlislah melalui Baitul Mal sebagai pihak yang diamanahkan untuk menguruskan harta tersebut dan kemudian dapat diagihkan kepada beneficiary yang telah dinyatakan oleh puasiat. Begitu juga hibah. Jadi kita menjadikan sistem itu secara dalam talian untuk memudahkan masyarakat untuk menulis wasiat mereka. Begitu juga dalam sistem ini kita menyediakan juga perkhidmatan hibah kepada masyarakat untuk menghibahkan harta mereka melalui MAIS dan ditadbir oleh Baitul Mal MAIS lah. Okey, jadi bagaimana sistem pengagihan yang diamalkan oleh pihak MAIS pula? Okey, dalam konteks ini kita melaksanakan, kalau dalam konteks wasiat dengan hibah itu telah pun dinyatakan penerima-penerima yang telah pun ditentukan. Asalkan segala proses itu dilaksanakan mengikut hukum syarak, maka MAIS melalui Baitul Mal sebagai pihak yang diamanahkan akan menjalankan amanah yang telah pun dinyatakan oleh puasiat ataupun penghibah. Dan dalam konteks harta pusaka pula, ia berkait dengan kalau sekiranya harta pusaka itu ada jatuh kepada Baitul Mal, maka Baitul Mal lah yang akan mentadbir harta pusaka tersebut. Dan kalau ia mempunyai waris, yang mana waris itu berhak ke atas sebahagian daripada harta pusaka tersebut, maka Baitul Mal akan mengagihkan bahagian tersebut kepada waris yang berhak juga. Jadi dalam hal ini sebenarnya tidaklah menjadi kerisauan kepada masyarakat kerana kita melaksanakannya mengikut lunas undang-undang dan juga hukum syarak yang telah pun ditetapkan. Sebagai wasi, sebagai pentadbir dan sebagai pemegang amanah ke atas harta orang Islam, kita akan insya-Allah melaksanakannya dengan baik dan seterusnya dapat diterima oleh beneficiary ataupun waris yang berhak, insya-Allah. Ini adalah satu yang mungkin ramai tidak mengetahui sebenarnya fungsi Baitul Mal untuk menguruskan harta. Apabila kita bercakap berkenaan dengan harta ini, ramai rata-rata yang pergi mencari peguam di luar sana dan itu akan dikenakan mungkin sembarang fee ataupun bayaran yang dikenakan oleh peguam. Jadi bagaimana di pihak MAIS berkenaan dengan perkara ini? Sebenarnya yalah, memang ramai masyarakat kita yang lebih tahu bahawasanya untuk menguruskan perkara-perkara sedemikian mereka rujuk kepada peguam-peguam sebagai pihak yang boleh diberikan amanah untuk melaksanakan apa yang diingini oleh pelanggan tersebut. Tetapi dalam hal ini juga sebenarnya Baitul Mal menjalankan fungsinya mengikut undang-undang yang telah pun ditetapkan dan kita untuk memudahkan masyarakat sebenarnya MAIS ni sebagai satu pihak yang insya-Allah masyarakat boleh memberikan kepercayaan. Yang mana MAIS ni adalah merupakan satu ataupun Baitul Mal itu adalah satu institusi yang insya-Allah akan kekal turun-temurun, yang insya-Allah akan ditadbir dari semasa ke semasa dan ianya kekal relevan kepada masyarakat. Dan mereka dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut dengan berkesan dan insya-Allah melalui sistem pembahagiannya, melalui tata caranya yang baik, insya-Allah yang efisien, insya-Allah ia dapat menjalankan fungsinya dengan baik kepada masyarakat. Cumanya di sini ialah kita mengharapkan masyarakat terus memberi sokongan kepada Baitul Mal selaku pihak yang berkapasiti, yang berbidang kuasa untuk mentadbir harta-harta umat Islam. Okey. Selain daripada pihak MAIS, adakah terdapat agensi-agensi atau jabatan lain turut membantu dari segi pengagihan harta wakaf dan sebagainya? Okey, sebenarnya kita mempunyai jaringan kerjasama persefahaman yang sangat baik melalui banyak agensi-agensi di luar sana lah. Dan perkara ini tidak akan dapat dilakukan kalau sekiranya MAIS sendiri selaku Baitul Mal tidak menjalinkan kerjasama dengan mereka. Sebab itu kita mempunyai banyak jaringan persefahaman dengan jabatan-jabatan kerajaan, dengan institusi-institusi kewangan. Kita mempunyai persefahaman dengan KWSP, dengan tabung haji, dengan pejabat-pejabat pusaka, dengan amanah raya. Maknanya dengan banyak institusi yang terlibat dengan pengagihan harta. Kerana kita tahu bahawasanya ramai umat Islam kita ini yang mempunyai pelbagai bentuk simpanan dan juga pelaburan dan juga pelbagai bentuk harta yang mereka miliki. Dengan sebab itu
persefahaman dan jaringan kerjasama antara Baitul Mal, MAIS dan MAIS itu sendiri dengan agensi-agensi kewangan dan juga institusi yang terlibat di luar sana memang sentiasa wujud dari semasa ke semasa. Dan ini insya-Allah akan dapat memudahkan masyarakat untuk terus memberikan kepercayaan kepada Baitul Mal, yang mana Baitul Mal insya-Allah menjadi solusi terbaik dalam melaksanakan pengagihan harta kepada beneficiary dan juga kepada mereka yang terlibat. Tahniah kita ucapkan kepada pihak MAIS sebenarnya kerana ialah berjaya mewujudkan satu sistem yang begitu efisien sekali. Kalau sekarang dulu kita nak bayar zakat mungkin agak sukar, sekarang ni dalam talian boleh semuanya di hujung jari, jadi tidak ada alasan untuk anda tidak membayar zakat ataupun dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan MAIS ini dan sebagainya. Berkenaan dengan pengurusan harta seketika ini, bagaimana cara untuk mereka mendapatkan khidmat daripada MAIS ini? Apakah proses yang akan langkah perlu dilalui? Sebenarnya kita menyediakan pelbagai platform untuk masyarakat berhubung langsung dengan kami lah melalui media sosial. Kita mempunyai page Facebook Majlis Agama Islam Selangor, kita ada Baitul Mal MAIS, kemudian kita ada Twitter, YouTube, segala maklumat-maklumat yang diperlukan oleh seluruh masyarakat ada. Dan kita juga menambah baik dengan menyediakan sistem secara dalam talian untuk memudahkan masyarakat untuk mengadakan wasiat mereka, untuk menghibahkan harta mereka. Dalam talian pun boleh juga? Dalam talian. Jadi sekarang ni masyarakat dia tidak boleh beri alasan susahnya nak urus harta. Sedangkan kita dah berikan laluan itu yang sangat mudah. Orang kata apa, sambil berehat pun mereka boleh mengisi maklumat tersebut dan kemudian melaksanakan proses penulisan wasiat. Contohnya dalam keadaan dia terlantar, tetapi dia mempunyai fikiran yang masih waras. Dia boleh lagi menulis wasiat mereka melalui sistem dalam talian. Dan sistem dalam talian ini sangat memudahkan kepada masyarakat. Dan masyarakat boleh melayarilah melalui www.siswa.mais.gov.my. Dan mungkin kalaulah masyarakat tak faham apa itu wasiat, apa itu hibah, apa itu harta pusaka, apa itu yang dikatakan sebagai wang tidak patuh syariah, fidyah dan kafarah dan sebagainya. Semua maklumat itu telah pun disediakan oleh MAIS dalam laman web MAIS. Jadi tekan saja laman web MAIS, mais.gov.my. Jadi umat Islam semua boleh mendapatkan maklumat tersebut di hujung jari dan boleh memahamkan apakah perkara-perkara tersebut dan apakah perancangan yang ingin mereka lakukan ke atas harta masing-masing, insya-Allah. Okey, baik, ringkas dan padat kami bawakan kepada anda ini berkenaan dengan fungsi-fungsi jalakan menerusi Baitul Mal ini di bawah MAIS merupakan solusi terbaik untuk menguruskan harta anda. Jangan lupa anda boleh ke laman sesaung www.mais.gov.my. Facebook, Instagram macam biasa, maklumat semua di hujung jari kata Ustaz ketika tadi. Anda boleh dapatkan kesemuanya dan insya-Allah lepas ini akan memudahkan lagi urusan anda, terutamanya dalam konteks cakap ini pengurusan harta anda. Terima kasih kepada Ustaz Indra Syarif Muhammad Syahid bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan Baitul Mal MAIS. Seterusnya